إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat pengampun lagi amat pengasihani. Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, hari ini hari Jumaat, hari yang paling mulia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda, Sayyidul ayyam yaumul Jum'ah, Sayyidul ayyam yaumil Jum'ah, penghulu kepada segala hari ialah hari Jumaat. Dan Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Hari yang paling baik yang terbit matahari padanya ialah hari Jumaat. Pada hari Jumaat Allah mencipta Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan pada hari Jumaat Allah masukkan Nabi Adam ke dalam syurga, dan pada hari Jumaat juga Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga turun ke dunia, dan tidak akan berlakunya kiamat melainkan pada hari Jumaat. Hari ini kita masih lagi berada di awal tahun baru hijrah, masih lagi berada dalam bulan Muharram yang mengingatkan kita kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa Rasulullah berhijrah? Apakah Rasulullah tidak ada semangat cinta kepada tanah air, semangat sayang kepada tanah air? Sebenarnya sudah menjadi tabi'i manusia, kasih kepada tanah airnya. Tetapi kenapa Rasulullah berhijrah? Kerana Rasulullah berdepan dengan penentangan yang hebat daripada penduduk Mekah yang bukan sahaja tidak menerima dakwah Islamiah yang dibawa oleh baginda, bahkan mereka menentang habis-habisan, sampai kepada satu peringkat mereka bermusyawarat dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh yadhkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kufar Quraisy menjalankan rancangan jahat mereka untuk menangkap kamu wahai Muhammad, untuk membunuh kamu wahai Muhammad, untuk menghalau kamu daripada negeri Mekah wahai Muhammad. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka menjalankan rancangan jahat, tetapi Allah menggagalkan segala rancangan jahat mereka.
Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka telah pun menjalankan rancangan dan mereka beramai-ramai datang melingkungi mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah menyelamatkan baginda. Rasulullah mengambil segenggam pasir dan membaca surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nabi baca sampai kepada ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi lempar pasir di atas kepala orang-orang Quraisy yang sedang mengepung rumah baginda. Lalu mereka yang sedang mengepung rumah baginda tertidur. Rasulullah keluar. Rasulullah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah menuju ke Gua Sur. Allah selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, bila Nabi nak hijrah, setelah Nabi bersembunyi 3 hari dalam Gua Sur. Kenapa Nabi bersembunyi 3 hari? Kerana perjalanan biasa pada waktu itu 3 hari akan sampailah daripada Mekah ke Madinah. Bila lepas 3 hari mereka tidak lagi bersungguh-sungguh mencari Rasulullah, kerana mereka dah yakin Rasulullah telah sampai. Di saat mereka alpa itulah maka Rasulullah SAW berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinatil Munawwarah. Ketika Rasulullah nak meninggalkan kota Mekah, baginda melihat dengan sayu ke kota Mekah, menggambarkan kasih dan sayangnya baginda kepada Mekah. Dengan Rasulullah mengungkapkan satu kata-kata, wallahi innaki la ahabbu abdillahi ilallah walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Wahai Mekah, kamulah negeri yang paling Allah kasih. Negeri yang paling Allah kasih ialah Mekah. Di Mekah terdapatnya Baitillah, rumah Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bi Makkah mubarakah, disebut dalam Al-Quran. Rasulullah menyatakan, kamulah negeri yang paling Allah kasih. Kalaulah tidak kerana kaummu mengeluarkan aku daripada Mekah, ma kharajtu, nescaya aku tidak akan meninggalkan Mekah. Aku tidak akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Soalnya, kenapa penduduk Mekah menghalau Nabi, nak membunuh Nabi, sedangkan Nabi diberi pengiktirafan, diberi suatu pingat yang tidak pernah diberi pengiktirafan kepada semua manusia yang lain. Nabi diberi pangkat, diberi penghormatan, diberi gelaran Al-Amin. Al-Amin maknanya orang yang paling amanah. Dalam hidup Rasulullah, Rasulullah tak pernah berbohong, walaupun sekali. Hatta ketika Rasulullah bercakap berseloroh pun, Rasulullah bercakap benar, tak pernah bercakap bohong. Rasulullah keturunan yang mulia, keturunan yang paling baik. Rasulullah mempunyai rupa paras yang paling segak. Rasulullah akhlak baginda tidak ada tolak bandingnya, sehingga Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad mempunyai akhlak yang sangat unggul, yang tidak ada tolak banding, yang tidak boleh dibandingkan dengan akhlak sesiapa pun. Sebab itu Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk mengajar, menyempurnakan akhlak yang mulia di kalangan kami. Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, ini menunjukkan kepada kita, kebenaran bukan mudah boleh diterima kecuali bagi orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita naklah sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah beri hidayah, petunjuk kepada kita. Sebagaimana Allah mewajibkan kita membaca suratul Fatihah di dalam salat kita, bahkan wajib baca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat ketika kita salat, sama ada salat wajib, salat fardu, salat sunat, hatta salat mayat sekalipun kena baca Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Imam Syafi'i sebut, la salata ay la tasihhus salah, tidak sah semayang
bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kenapa Rasulullah sebut pentingnya suratul Fatihah ini? Kenapa suratul Fatihah ini penting? Kerana suratul Fatihah ini terdapat banyak perkara yang menjadi pegangan kepada umat Islam, pegangan teras kepada umat Islam. Sebab itu suratul Fatihah disebut dalam Quran, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Maksud 7 ayat yang diulang-ulangkan itu ialah 7 ayat dalam suratul Fatihah. Apa ada dalam suratul Fatihah? Di antaranya kita diajar oleh Allah supaya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tiap-tiap rakaat kita wajib minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan Islam. Jalan yang lurus ni jalan kebenaran. Jalan yang lurus ini jalan yang dibawa oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Itulah jalan yang lurus, yaitu ditafsirkan di dalam ayat yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Yaitu jalan para nabi, para rasul, jalan orang yang benar, jalan para syuhada yang memperjuangkan Islam sehingga mati syahid, jalan salihin, jalan orang-orang yang soleh. Ini yang kita minta, supaya Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Dalam kitab tafsir disebut jalan yang Allah Ta'ala murka ialah jalan Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Ad-dhalin ialah an-nasara, Kristian. Tetapi kenapa Allah Ta'ala tidak sebut Yahudi Kristian? Dia sebut al-maghdubi alaihim. Kita tak mahu jalan yang Allah Ta'ala murka. Kerana yang Allah Ta'ala murka ni bukan Yahudi saja. Sebanyak mana jalan yang menyeleweng daripada jalan Islam adalah jalan al-maghdubi alaihim. Jalan orang yang Allah Ta'ala murka. Sama ada dia Yahudi ke ataupun dia tidak Yahudi, fahaman lain pun selain daripada Islam, semua al-maghdubi alaihim. Inna hadha sirati mustaqiman. Inilah jalanku, jalan yang lurus, jalan Islam. Fattabi'u, wajib kamu ikut. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. As-subul, kalau orang mengaji bahasa Arab, jamuk. Jamuk ni mana banyak. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Yakni jalan-jalan yang lain daripada Islam. Banyak. Jalan sesat ni banyak. Sosialis, ni jalan sesat. Komunis, ni jalan sesat. Liberal, ni jalan sesat. Bukan setakat Yahudi. Jalan sesat ni banyak. Selain pada jalan Islam, kat jalan sesat. Lepas tu kita nak tahu macam mana jalan Islam dengan jalan sesat. Panduan kita orang Islam ada 4 rujukan. Kalau kita belajar kitab akidah, disebut masadirut tasyri' 'inda ahli sunnah wal jamaah arba'ah. Al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-qiyas. Sumber perundangan di sisi ahli sunnah wal jamaah ada 4. Iaitu pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma' ulama'. Yang keempat, qiyas. Kalau kita berpegang dengan 4 ni, kita tidak akan sesat. Quran, kita bukan saja dituntut membaca Al-Quran, bahkan kita dituntut membaca Al-Quran dengan bacaan yang tartil, bacaan yang betul. Warattilil Qur'ana tartila, ay jawwidil Qur'ana tajwida. Quran adalah dibaca dengan tajwid yang betul. Yang kedua, seeloknya kita memahami Al-Quran yang kita baca. Quran adalah dibaca secara tadabbur, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran ini merupakan suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan juga kepada umatmu, wahai Muhammad, supaya mereka semua tadabbur, liyadabbaru. Apa makna tadabbur? Tadabbur makna baca
perhati, fahami untuk kita amalkan. Kita kena fahami. Baik, bagaimana kita nak tadabbur? Saya menyarankan supaya setiap orang kena ada tafsir Al-Quran di rumah masing-masing. Sekurang-kurangnya satu. Tafsir mana? Hak ringkas dan mudah dipahami. Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ini tafsir yang dikarang oleh bekas Mufti Kelantan, iaitu Datuk Mufti Haji Muhammad Nur. Dia yang terjemahkan Pimpinan Ar-Rahman. Mudah dipahami. Biar ada. Supaya kita faham apa yang kita baca. Bila kita baca, kita fahami, kita boleh jadikan panduan di dalam hidup kita. Baru kita selamat. Yang jadi masalahnya, kadang-kadang kita baca Quran, tapi kita tak faham kandungan Al-Quran, menyebabkan kita sendiri kadang-kadang buat perkara yang bercanggah dengan ajaran Al-Quran yang kita baca. Ini jadi masalah. Jadi marilah kita sama-sama membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran ini pahalanya sangat besar. Sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamum harfun wa mimun harfun. Sesiapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia dapat satu hasanah, satu kebajikan. Dan satu kebajikan diberi ganjaran pahala di sisi Allah 10 kebajikan. Satu dia balas 10. Dan Rasulullah menyatakan alif lam mim yang selalu kita baca bukannya satu huruf, tetapi alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif lam mim, sebenarnya kita telah baca 3 huruf dan kita telah dapat 30 kebajikan. Itu tak sama zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lagi banyak. Jadi maknanya Quran ni kita kena sentiasa baca. Dan kita kena fahami, tadabbur, liyadabbaru ayati. Supaya mereka yang membaca Al-Quran tadabbur, coba memahami ayat-ayat kandungan Al-Quran, waliyatadzakkara ulul albab, supaya orang yang cerdik mengambil pengajaran daripadanya. Orang cerdik dia ambil pengajaran daripada Al-Quran. Dia bukan saja baca, tetapi dia amalkan. Inilah yang perlu ada kepada diri kita, supaya kita insya-Allah bila kita baca Quran dengan tajwid yang betul, baca Quran secara tadabbur, kita jadikan Quran sebagai panduan dalam hidup kita, kita jadikan hadis Rasulullah sebagai panduan dalam hidup kita, kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati lagi dikasih sekalian, sebagai contoh, kalau kita baca hadis Nabi, Nabi mengajar kepada kita bagaimana cara membentuk keluarga. Membentuk keluarga kena buat pilihan yang betul, supaya kita dapat melahirkan anak-anak yang soleh. Rasulullah telah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasfar bidzatid din taribat yadak. Perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara. Biasa orang kahwin dia cari 4 perkara, Rasulullah sebut. 5 dia tengok harta, dia nak jadi isteri dia tu orang berharta ataupun tidak. Wali jamal dia tengok kecantikan, yang dia nak buat isteri ni cantik atau tak cantik. Wali hasabiha, dia tengok keturunan orang bagus-bagus ataupun tidak. Yang keempat kata Nabi, walidinaha, dia tengok amalan agama setara mana orang tu. Jadi Rasulullah menyarankan dalam perkara tu, Rasulullah kata fasfar bidzatid din, kamu kena pilih hak ada agama. Kena agama nombor 1. Bukan tak boleh pilih comel, boleh. Agama nombor 1. Cantik nombor 2, nombor 3. Bukan tak boleh pilih keturunan, tapi agama nombor 1. Keturunan nombor 2, nombor 3. Bukan tak boleh pilih harta, boleh, tapi agama nombor 1. Harta nombor 2, nombor 3. Bahkan Rasulullah mengajar wala amatun sauda zatu dinin afdal, orang perempuan yang hitam tetapi ada agama lebih baik berbanding dengan orang perempuan yang putih tapi tak ada agama. Agama itu penting dalam hidup kita. Insya-Allah bila kita mengutamakan ajaran agama dalam hidup kita, kita akan dapat melahirkan zuriat yang salihah, dan kita akan melahirkan masyarakat kampung yang baik, masyarakat bandar yang baik, penduduk-penduduk negeri yang baik,
rakyat dalam negara yang baik. Percayalah, yang menentukan kita baik atau tidak sama ada kita beramal dengan Islam ataupun tidak. Islam mengajar kepada kita semua perkara. Bermula daripada memilih calon suami. Kalau orang laki-laki pilih calon isteri, bermula daripada pembentukan keluarga, mentarbiah anak-anak, bagaimana hubungan dalam masyarakat. Rasulullah ajar, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan ajaran kami orang yang tak ada sifat siam belah pada anak-anak dan tidak ada sifat menghormati orang tua. Tengok eloknya ajaran Nabi SAW. Dari dalam masyarakat, hubungan masyarakat diajar. Bagaimana cara memerintah negeri diajar dalam Islam. Cara memerintah negara diajar dalam Islam. Sebab itulah kita kena mementingkan Islam lebih daripada segala-galanya. Kerana Rasulullah bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Marilah kita sama-sama muhasabah ketika kita berada di awal tahun baru hijrah. Kerana bila masuknya tahun baru hijrah, artinya umur kita makin meningkat. Marilah sama-sama kita berhijrah dalam arti kata yang sebenar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajaras su, al-muhajir man hajaraz dzunub wal khataya, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang tinggal perkara yang buruk, buat perkara yang baik. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang tinggalkan perkara yang dosa, perbuatan yang salah, buat perkara yang memberi pahala, memberi kebaikan. Orang yang benar-benar berhijrah ialah orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق ولاة المسلمين وأئمتهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أيد بتوفيقك مدبر هذه الأقطار ومشيدها عمدك الحارس لشريعتك ملكنا سلطان محمد الخامس خلد الله ملكه وإحسانه وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك بمن ظلمنا. اللهم عليك بمن هتك حرمتنا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.